Yang ketiganya pendapat Imam Bukhari. Dan tiga daripada 4 mazhab tu mengatakan kalau dalam binaan ada dinding depan, ada tabir dan sebagainya, kita boleh menghadap kiblat pun boleh, membelakangi kiblat pun boleh. Hak tak lehnya di padang, di tanah lapang, tempat terbuka. Hak tu tak leh. Menghadap kau, membelakangi kau tak leh kalau di tempat terbuka. Hadis ini mereka pakai untuk tempat terbuka, bukan untuk tempat tertutup. Tidak. Kalau tempat tertutup tak apa. Syafi'i, Ahmad dalam riwayat yang masyhur daripadanya, begitu juga Malik, mengatakan tak apa kalau dalam binaan ataupun ada dinding. Tu Imam Bukhari buat dalam tajuk dia tu, kecuali dekat binaan ataupun seumpamanya, dinding, berupa dinding dan seumpamanya. Hak tu boleh. Dia awak mari tajuk lagu tu kan, dia nak ayat mazhab dia lah. Bagi dia lagu ni boleh. Lepas tu tak ada dalam hadis ni. Kita kena tengok hadis lain. Kita kena tengok hadis lain pula. Hadis lain tu dia akan awak mari selepas ni. Hak menunjukkan boleh menghadap kiblat, iaitu selepas ni kita akan tengok. Dia awak mari di sini. Satu, Imam Bukhari faham gitu. Kita nak sebut Imam Bukhari bagaimana dia faham gitu. Satunya dia tengok hadis lain. Yang kedua, Nabi SAW kata sini, kalau kita tengok lafaz hadis ini, idza ata ahadukumul ghaid, bila seseorang daripada kamu pergi ghaid. Ghaid mana tempat membuang air. Tempat membuang air ini mengikut bahasa Arabnya, ghaid ini di tanah lapang. Tanah lapang yang turun sikit, rendah sikit, lindunglah kira-kiranya daripada orang tu. Tanah lapang, itu maksudnya ghaid itu. Bukan tandas, bukan bilik air dah. Ghaid. Jadi berdasarkan hadis ni dia sebut, bila seseorang daripada kamu pergi ke tempat tu untuk buang air yang biasa, yang biasa digunakan oleh orang-orang pada masa tu, tempat-tempat tu lah untuk buang air. Dia kata hak tu, tempat tu mana ada tabir, mana ada dinding, tanah lapang. Sebab tu kita kata tanah lapang. Kalau ada dinding, kita tengok hadis lain, boleh. Nabi SAW sendiri buat. Hak ni ghaid itu apa makna? Kalau kita tak payah tengok hadis lain, tengok sini, ghaid mana tanah lapang. Tanah lapang hak tu yang kita kata. Kalau dinding tu lain cerita. Dia faham gitu. Dia faham gitu. Sebab itulah Imam Bukhari bubuh kecuali dekat bangunan, dinding ataupun seumpamanya. Dan di sini bila seseorang daripada kamu pergi ghaid, dia ada beberapa makna. Satunya tanah lapang untuk buang air. Ghaid juga dengan makna najis, najis, tahi, itu ghaid. Dalam hadis ni sebut gitu saja. Kira-kiranya nak pergi buang air besar lah. Tapi Imam Bukhari buat dalam tajuk dia, tak boleh menghadap kiblat, membuang air besar ataupun air kecil. Air kecil tak ada situ. Dalam hadis tu tak ada yang dia sebutnya ghaid, tanah lapang. Tapi apa Imam Bukhari bubuh dalam tajuk dia tu ada air kencing ataupun membuang air kecil. Sebab apa? Sebab biasanya orang kalau buang air besar, air kecil tu dengan sendiri je tubik. Gitu. Dia buat gitu tu. Tu cara dia faham. Dengan sendirinya begitu. Dan kalau tidak boleh buang air besar, air kecil pun gitu juga. Sama-sama adab. Sama-sama kita mendedahkan aurat juga. Dengan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Nak kecil pun lagu tu juga. Yang tidak sesuai didedahkan. Setara kalau ludah depan kiblat tu, ludah buang kohok, tak boleh Nabi larang dah. Hak ni lebih berat lagi ni. Nabi marah. Dia suruh sapu, tak boleh. Dia meludah dia ke arah kiblat. Terutama dalam masjid. Setara ludah tu bukan najis, hak tu pun dilarang. Apa lagi hak ni? Air besar, air kecil tu serupa je. Kedua-duanya ini membatalkan air sembahyang. Dengan sebab itu hukum dia serupa.
Imam Bukhari bubuh dalam tajuk dia tu air besar ataupun air kecil. Kedua-duanya tak boleh. Walaupun dalam hadis ni sebut ghaib saja, tapi dia faham daripada situ. Itu orang panggil fiqh Bukhari. Cara dia faham daripada hadis tu, dia akan buat keluar dalam tajuk dia. Daripada situlah dia kata boleh. Kalau ada dinding dan seumpamanya. Hadis hak boleh tu lagu mana? Selepas ni di bawah tajuk orang yang membuang air dengan duduk berpijak di atas 2 biji batu-batu. Hak tu Ibnu Umar kata, aku pernah naik atas bumbung rumah. Aku tengok Rasulullah duduk di atas 2 biji batu bata dengan menghadap kepada Baitul Maqdis untuk qada hajat. Bila menghadap kepada Baitul Maqdis, dengan sendirinya membelakangi Kaabah. Sebab Madinah tu dia duduk tengah. Baitul Maqdis duduk sebelah utara, dan Kaabah duduk sebelah selatan. Bila menghadap kepada Baitul Maqdis, dengan sendirinya dia membelakangi kiblat. Imam Bukhari faham kalau membelakangi boleh, menghadap pun boleh lah. Dah hak atas rumah ni ada dinding atas rumah ni, bukan tak ada dinding, bukan tanah lapang. Dia pegang tu. Dia pegang dengan tu. Lepas tu dia mari pula Ibnu Umar kata gini-gini, teruklah kepada anak buah dia, tak faham lagi benda lagu ni, tak faham lagi. Menunjukkan benda ni jelas. Yang orang tu tak faham tu sebab apa? Dia duduk ingat dulu tak boleh. Maknanya perintah hak larang ni hak dulu, hak boleh ni kemudian. Sebab tu ramai lagi orang tak tahu. Maknanya bagi Imam Bukhari-nya, kalau ia pun hak kata tak boleh dalam semua keadaan, itu sudah mansukh, dimansukkan oleh hadis hak ni, hak kemudian. Itu pegangan dia. Itulah 3 pendapat yang masyhur di kalangan ulama. 3 pendapat itulah. Lepas tu kalau hak lagi-lagi tu ada macam-macam lagi pendapatnya. Ada yang mengatakan hak tak boleh tu kiblat hak adal ni. Kalau kiblat hak dulu tak apa, menghadap kamu belakangi kau tak apa, sebab itu sudah mansukh. Kiblat hak adal ni tak boleh. Ada juga yang mengatakan menghadap kiblat tak boleh, membelakangi tak apa. Kiblat hak ada ni, kiblat hak ada ni membelakangi tak apa, menghadap tu tak boleh. Dia pegang ni hak ni. Hadis Ibnu Umar kemudian lepas pada bab ni. Ada pula yang mengatakan makruh saja, bukan haram, makruh tanzihi. Itu pendapat juga. Ada juga yang mengatakan hak ni, hak tak boleh ni khusus untuk penduduk Madinah saja, hak tempat lain tak apa. Macam-macam lah pendapat tu. Itu sebab tu yang kita kata banyak pendapat tu. Hak mana hak paling molek? Hak paling moleknya hak Bukhari ni. Hak ni, hak 3 imam. Tu hak paling molek bagi kita lah. Orang lain nak terima lagu lain tu, kita nak lagu mana ikut dia lah. Tu masing-masing. Tetapi dia ada kaedah dia. Masing-masing hak ni kata gini, hak ni kata gini, bukan sekadar dari segi hadis saja. Masing-masing tu tengok apa sebenarnya sebab. Ia larang ni, ia larang dia menghadap ke atas membelakangi kiblat ni, apa illat dia? Illat bagi larangan itu. Dia hukum dia tidak sahaja. Misalnya larang minum arak, haram minum arak. Apa? Sebab hilang akal. Tu illat dia. Sebab hilang akal. Illat tu, itulah ulama ni guna qiyas tu. Ia menghilangkan akal ni bukan terhad sekat arak saja. Zaman Nabi orang tak tahu lagi ganja apa ni, dadah tak tahu. Kemudian kita nak kata lagu mana hukum dia. Muka zaman Nabi dalam hadis tak ada. Kalau kita tak pakai kias lagu mana? Kalau kita pakai kias bolehlah. Hak ni bukan sekadar menghilangkan akal, merosakkan lebih lagi daripada arak. Ini kias aulawi lah. Kias aulawi orang panggil. Setara tu pun tak boleh. Kalau lagu ni lebih-lebih lagi lah tak boleh. Setara kata je kepada ibu bapa tu tak boleh. Bahar dia, sepak dia, kau tak boleh lagi. Tak ada dalam Quran kata tak boleh sepak ibu bapa. Tak ada. Tapi apa yang kita kata haram juga? Kias lah. Hak ni pun kias juga.